Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Jadi sebelum Ustaz memulakan pelajaran, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Okay, murid-murid, hari ini kita sambung pelajaran yang ketiga, tajuk pemberontak. Buka kitab Jenayat, muka surat 17. Ini adalah gambaran berlaku pemberontakan. Baiklah, pertamanya kita melihat pengertian pemberontak. Pemberontak dari segi bahasa bermakna pelampau yang melampaui batas kehidupan sehingga dianggap sebagai suatu kezaliman kepada orang lain. Al-Burah dari segi istilah pula bermakna satu kumpulan orang Islam yang menentang pemimpin Muslim, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan dan enggan mematuhi peraturan dan undang-undang sama ada berkaitan hak Allah atau hak manusia. Sebagaimana hukum dan dalil kesalahan pemberontakan berdasarkan firman Allah Ta'ala dari surah Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra wa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah wa in fa'aj fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang bererti, dan jika dua puak dari orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap orang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, iaitu menurut hukum Allah, serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Kita lihat pula ciri-ciri kesalahan memberontak. Kesalahan memberontak ada 3 unsur. Yang pertama, niat. Yang kedua, perbuatan menderhaka. Dan yang ketiga, penggunaan kekuatan dan kekerasan. Baiklah murid-murid, kita lihat uraian dan keterangan kesalahan memberontak pada unsur yang pertama, iaitu niat. Niat dipecahkan kepada 4 perkara. Yang pertama, bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Yang kedua, enggan melaksanakan kewajipan. Yang ketiga, enggan melaksanakan undang-undang. Dan yang keempat, tidak mematuhi undang-undang. Huraian unsur yang kedua, iaitu perbuatan menderhaka, dipecahkan kepada 3 perkara. Yang pertama, berusaha menentang pemerintahan. Yang kedua, pemberontakan ditujukan kepada pemerintahan Islam yang adil. Dan yang ketiga, melaksanakan kewajipan kerana ia dianggap maksiat. Dan huraian unsur yang ketiga, iaitu penggunaan kekuatan dan kekerasan. Ada 4 perkara. Yang pertama, pemberontak mempunyai kekuatan pertahanan sendiri. Yang kedua, mempunyai senjata dan tentera. Yang ketiga, mengganggu ketenteraman negara.
Dan yang keempat, melakukan kekacauan dan huru-hara. Seterusnya, Islam telah meletakkan syarat untuk memerangi pemberontak. Yang pertama, pemberontak mempunyai pemimpin yang berpengaruh dan ditaati. Pemimpin yang dapat mengatur dan mentadbir, merancang dan menyusun strategi bagi melaksanakan penentangan dan pemberontakan. Yang kedua, pemberontakan menentang pemerintah secara terbuka dan mereka tidak berada di dalam kawalan pemerintahan sebab mereka mempunyai pangkalan di luar daripada kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, pemberontak mempunyai kekuatan tentera, senjata dan pangkalan bagi pergerakan dan pertahanan mereka. Usaha untuk menjadikan mereka taat kepada pemerintah memerlukan belanja yang besar dan tenaga yang banyak. Dan yang keempat, pemberontak mempunyai asas yang menjadi prinsip perjuangan mereka sendiri. Sekalipun asas ini salah, seperti asas yang dipegang oleh Khawarij dan Hururiyah yang melakukan pemberontakan terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ya murid-murid, permasalahan berkaitan pemberontakan. Yang pertama, pemberontak yang telah meletakkan senjata dan telah taat kepada pemerintah namun telah dibunuh, maka tentera Islam yang dibunuh dihukum qisas, iaitu hukum bunuh bala bunuh. Yang kedua, tentera Islam yang membunuh atau mencederakan pemberontak yang ditawan akan dikenakan membayar diat, iaitu membayar denda. Yang ketiga, pemberontak yang mati dalam pertempuran matinya sia-sia. Yang keempat, pemerintah Islam tidak boleh membunuh pemberontak yang lari dari peperangan. Dan yang kelima, harta pemberontakan yang ditawan tidak boleh menjadi harta rampasan perang. Apa maksud ghanimah? Iaitu harta rampasan perang. Dan akhir sekali, hikmah meninggalkan pemberontakan. Yang pertama, taat kepada pemerintah Islam selagi tidak melanggar segala syariat dan hukum Islam. Yang kedua, tidak melakukan kezaliman terhadap manusia dan makhluk Allah yang lain. Dan yang ketiga, mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah dan pemerintahan Islam. Alhamdulillah, ya murid-murid, kita telah selesai pelajaran 3, tajuk Al-Burah. Ustaz harapkan murid-murid tidak terlibat dengan kumpulan-kumpulan pemberontak ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.